2B, suami, ayah pula, sebagai ayah. Anak-anak perempuan jaga-jaga, anak-anak lelaki jaga-jaga. Jangan anak lelaki kita menjadi ketua gangster pembuli di sekolah. Jangan anak-anak perempuan kita didik mereka dengan secara pilot. Pilot maknanya ikut dan, ikut mana sempat. Tak sempat tak payah. No. Kena sempat. Nabi berikan ganjaran apa? Nabi kata apa? Dalam satu kisah begini ya. Kisah dia, seorang ibu dengan bawa 2 orang anak kecil perempuan pergi jumpa rumah Nabi nak minta makanan. Lapar sangat dah 2 anak dia dengan dia pun. Ketika itu Rasulullah tak dekat rumah. Yang ada hanyalah Aisyah. Maka Aisyah pun tengoklah rumah, tak ada apa pula. Yang ada satu biji kurma. Aisyah pun bagi sebiji kurma dekat ibu ni. Ibu ni pun terus depan-depan Aisyah, dia pun patah 2 kurma tu, bagi sebahagian dekat anak perempuan yang seorang lagi. Dia tak makan apa pun. Hebat Maka Rasulullah balik, Aisyah cerita pada Rasulullah. Rasulullah pun puji ibu tadi ni dengan katanya, mani betulia bihadhil banat fa ahsana ilaihin kun lahu sitran minan nar. Barang siapa yang diuji oleh Allah mendapat anak perempuan dan dia didik anak perempuan dia dengan baik sehingga besar, sehingga dikahwinkan, lepas kahwin tu tugas suami dah, kebaikan dalam didikan itu akan menjadi dinding di antara si bapa si ibu dengan neraka. Tuan-tuan tak nak bina dinding ke tuan-tuan dengan neraka? Anak perempuan adalah yang paling utama, lebih utama daripada anak lelaki lagi. Sebab susah dia mungkin lebih susah lagi. Ketika besar khususnya, ketika remaja khususnya. Ketika kecil mungkin anak perempuan mudah, anak lelaki mungkin susah. Sebab anak lelaki suka melompat begitu dahsyat sekali. Kan? Begitu dia tuan-tuan. Baik, ingat para ayah, tengoklah anak-anak kita. Jangan kita biarkan dia buta dalam membaca Al-Quran. Macam kita mungkin. Kalau kita buta baca Quran dan tak sempat nak belajar, tak ada tak sempat, sebenarnya sempat. Tapi jangan jadikan anak kita macam kita. Pergi ambil guru, belanjakan duit. Duit yang kita belanjakan untuk pendidikan anak dan isteri, sedekah. Yang akan kita cerita kejap lagi, iaitu Nabi pernah kata, ada 4 dinar. Kamu nak bagi pada siapa 4 dinar? Dinarun anfaqtahu. Yang pertama, dinarun anfaqtahu, apa nama tu, fi sabilillah. 1 dinar kamu beri pada jalan Allah, derma. 1 dinar lagi kamu dermakan untuk membebaskan hamba. 1 dinar lagi kamu berikan untuk apa nama tu, untuk kepada kepada ahli keluarga dia. Ya. Yang keempat apa? Lupa saya. Ada 1 dinar dalam hadis sahih Muslim ini. Dan 1 dinar lagi kamu berikan kepada fakir miskin. Betul, fakir miskin. Nabi tanya sahabat, dinar mana yang paling tinggi maqam dan kelebihan? Nabi pun kata, afdaluha dinarun anfaqtahu ala ahli. Dinar yang kamu beri kepada ahli keluarga kamu. So jadi jangan wahai lelaki duk simpan duit banyak-banyak dalam akaun, baju isteri dah lusuh, makanan tak cukupnya anaknya, baju sekolah tak cukup, simpan lama-lama. No. Gunakan. Ia lebih hebat daripada kamu memberikannya kepada orang di Syria dan Palestin sebenarnya. Ya, kecuali memang dah lebih-lebih sangat tu tak payahlah. Maknanya keperluan lah. Keperluan ada, kamu duk dahulukan keperluan anak isteri. Lepas tu barulah keperluan orang fakir miskin di luar. Sesuai dengan firman Allah, wa atizal qurba haqqahu wal miskin. Berikan hak orang-orang kaum kerabat kamu dulu, barulah orang miskin. Ya, baik. Jadi itu adalah bapa dan suami. Sekarang kita pergi pula pada perempuan pula. Perempuan kunci syurga dalam keluarga juga. Siapa keluarga yang pertama? Iaitulah, nak cerita keluarga panjang, ibu pun boleh, tapi kita nak cerita ringkas. Iaitulah suami. Kalau suami tadi, isteri, suami. Sebagaimana Nabi kata, lau kuntu amiran ahadan an
yasjuda li ahadin la amartu nisa an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqiha li'idhami haqqihi 'alaiha atau kama qala. Nabi kata, kalau aku boleh mengarahkan seorang manusia sujud kepada seorang manusia yang lain, nescaya aku akan suruh perempuan sujud kepada suaminya kerana besarnya tanggungjawab hak suaminya ke atas dirinya. Wahai wanita, fikirkan. Nabi sebut dalam satu hadis yang kontroversi bagi sebagian orang perempuan. Nabi pernah kata, kalau kamu naik unta dengan suami kamu, tiba-tiba tengah naik unta tu suami tu rasa nak pula buat benda tu lah, kamu hendaklah bersedia pada waktu tu juga. Hadis ni bukan nak melampau-lampau. Sebab tuan-tuan pernah tak naik unta dengan isteri tuan-tuan? Nah, boleh try lah tuan-tuan. Sebab minta maaf ni SX sikit. Sebab bila naik unta ni tuan-tuan, dia punya goyang tu jadi kalau pasangan sebahagian tu, dia akan rasa ring. Tengah naik unta tu rasa ring. Masa tu tiba-tiba suami nak. Maknanya isteri kena setuju tu. Okey, jom. Lagu tu nak tunjuk besarnya fungsi. Sebab kalau tak bagi time tu, suami tu mungkin jadi progol agaknya. Tu nak maksud cerita tu. Isteri lah yang menjadi punca suami jadi baik kat luar ni sebenarnya. Tak rambang mata, tak mata keranjang telanjang, ya. Isteri kena fungsi betul-betul ni. Bagi suami tu letih sampai nafsu seks dia dah well managed. Tu dia. Bahasa Mak Saleh tu kan. Itu dia tuan-tuan. Sampai ke atas unta pun layan. Letih-letih balik kerja pun layan. Sebab layanan itu adalah jihad yang hebat. Okey, isteri itu yang pertama. Dan kalaulah isteri status dia lebih hebat daripada suami, macam hari ni banyak suami isteri CEO, suami bukan CEO lah, gaji kecil lah. Isteri gaji 5 angka 6 angka sebulan, suami 3 angka pun belum lepas lagi, ya. Maka isteri kena jaga. Dalam rumah kamu bukan CEO, dalam rumah kamu COO. Apa benda pula tu? CEO, Chief Executive Officer, token nombor 1 lah, Managing Director. Nombor 2 siapa? COO, Chief Operating Officer. So jadi jangan duk naik tocang pula. Aku dekat luar ni CEO, dekat dalam pun CEO. Kau apa? Tak boleh. Kamu hebat mana pun dekat luar, kamu menteri wanita ke, kamu dalam rumah, kamu isteri, kamu adalah di bawah suami. Kamu di bawah suami bukan sebab kamu kurang mulia. Ni wanita kena faham. Kata, perempuan ni dalam Islam ni tak stand teruk lah, dah berstandard lah. Kita ni setiasa jadi nombor 2, lelaki nombor 1. Dah, bukan itu. Allah suruh letak suami begitu sebagai administration untuk masuk syurga. Macam kita nak solat berjemaah. Solat berjemaah kita ada imam. Kamu jangan cepat daripada imam. Kalau imam rukuk, jangan kamu dah sujud dah. Itu namanya himar ataupun pencuri dalam solat. Maka kamu kena ikut. Innama ju'ila al-imam liyutamma bihi. Nabi kata hadis Bukhari, dijadikan imam untuk kamu ikut. So jadi bukan semestinya imam itu lebih wali, lebih mulia jiwa hati daripada semua makmum. Tak mesti kan? Tak mesti kan? Mungkin ada di antara makmum yang lebih mulia daripada imam di pandangan Allah. Mungkin ada dekat Masjidil Haram itu ada yang lebih hebat daripada Imam Abdul Rahman Sudais itu. Tapi tak semestinya Imam Abdul Rahman yang paling baik, tak. Hanya administration. So wanita jadi dalam rumah tangga, jadi nombor 2 ataupun jadi isteri, pemaisuri, bukan kerana administration king dan queen. Bukan kerana martabat hati pada pandangan Allah, tak. Tapi adalah pada pandangan administrasi sahaja. Dan administrasi itu adalah tanggungjawab yang ditunaikan, gitulah. Itu. So jadi pada suami dan isteri juga kena sedar bahawa suami perlu dilebihkan daripada ibu dan ayah dia. Bagi suami tadi, jangan lebihkan isteri daripada ibu
kerana ada pemuda yang tak sabar nak pergi berjihad. Dah tak ada orang kat rumah kecuali dia dengan ibu dia. Dia nak keluar juga. Dia keluar-keluar, Nabi tanya, kat rumah ada siapa? Ibu. Ibu ada siapa jaga? Perlukan kamu? Tak perlu. Tapi saya nak pergi berjihad, nak dapat kemuliaan berjihad. Nabi kata fa'alzimha. Pergi balik, pergi jaga ibu kamu, itu adalah jihad kamu. Itu bagi suami. So, jadi suami ibu,